Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru-baru ni mungkin ada viral lah video, tak tahu dari mana, ya, ada suara Indonesia, ada yang Malaysia. Soalan-soalan disebarkan berkaitan dengan orang perempuan ni lebih afdal semayang di rumah, bukan takat ruang tamu, bilik yang dalam tu, kan, tak payah pergi masjid. Jadi sehingga menjadi ada kesan lah, walaupun tak menyeluruh, tapi sehingga ada muslimat yang rasa confused nak pergi masjid ke tak pergi. Jadi macam mana pandangan saya bersama kita, insyaAllah. Terima kasih pada Fadil Ustaz Azian. Saya memang tak tahu yang viral tu sebab saya tak ada media sosial. Tapi memang ada yang bertanya dan merujuk. Maka kita ingin sebut apa yang dinyatakan itu memang ada dalam satu hadis dalam Sunan Abi Daud, begitu juga dalam Sunan At-Tirmidzi, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha." Dalam hadis Nabi ini menyebut kalau kita tak baca syarah, kita akan tersilap. Kerana ada perkataan-perkataan yang memang biasa kita sebut, tetapi bila kita terjemahkan, bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis. Contoh, kalau kita terjemahkan biasa, macam kita macam faham perkataan tu, sesungguhnya solatnya seorang perempuan di rumahnya lebih baik daripada solatnya, lebih afdal daripada solatnya di dalam biliknya. Rumah lebih afdal daripada bilik. Dan solatnya di dalam bilik yang lebih kecil itu lebih afdal daripada solatnya di dalam rumahnya. Ini terjemahan biasa. Tetapi bila kita baca syarah, sebagaimana para ulama syarahkan, boleh rujuk syarah untuk Sunan Abi Daud, begitu juga boleh rujuk syarah daripada Sunan At-Tirmidzi, seumpama Aridatul Ahwazi yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri Al-Andalusi yang meninggal pada tahun 543 Hijrah, menyebut terjemahan berdasarkan kepada syarahnya, solatnya seorang perempuan di dalam bilik di dalam rumahnya itu lebih afdal daripada solat di ruang yang luas di dalam rumahnya. Jadi bait kat situ adalah bilik di dalam rumah. Adapun hujratiha di situ maksudnya adalah solah. Contohnya adalah tempat tetamu ataupun satu ruang yang luas. Kemudian bahagian yang kedua, Nabi SAW menyebut bahawa solatnya di dalam bilik yang lebih kecil, di dalam biliknya itu lebih afdal daripada solat di dalam biliknya. Itu yang menepati syarah. Jadi hadis ini memang disebut oleh Nabi SAW dan mungkin secara gambarannya, literalnya, apa yang viral tadi ada benarnya lah berdasarkan hadis ini. Tetapi untuk kita membahaskan hukum, kerana yang disebut oleh Nabi itu dari sudut afdal, mana yang lebih baik. Tetapi adakah bermakna orang perempuan dilarang pergi ke masjid? Itu satu persoalan yang lain. Isteri Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah pergi solat isyak di masjid dan juga solat subuh di masjid. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Lalu disebutkan kepadanya, qila laha, maknanya ada orang tanya kepada isteri Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, adakah kamu tidak tahu ataupun lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umara karaha dhalika wa yaghar, kenapa kamu tetap keluar? Anti takhrujina wa qad ta'lamina, dan engkau telah mengetahui bahawa Sayyidina Umar tidak suka perkara ini dan dia yaghar, ghirah, iaitu cemburu.
Lalu isteri Sayyidina Umar pun tanya balik kepada lelaki yang bertanya tadi, orang yang bertanya kepadanya, ma yamna'uhu ayyanhani, apakah yang telah menegahnya daripada melarang aku? Kalau Sayyidina Umar tak bagi, laranglah. Jadi apa? Ada benda lain ke yang menegah Sayyidina Umar daripada melarang aku? Lalu dijawab oleh dalam riwayat tak sebut nama pun, orang yang bertanya tadi, dia pun kata yamna'uhu qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajid Allah. Ada hadis Nabi dalam riwayat ini menyebut Nabi SAW bersabda, dan sabdaan Nabi inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar tidak boleh menegah isterinya, iaitu Nabi berkata, janganlah kalian melarang perempuan-perempuan daripada pergi ke masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya kakak-kakak dan juga ibu-ibu, kita mungkin kalau nak minta apa-apa pada suami, boleh saja suami tak bagi. Nak pergi ke Tesco, sekarang dah jadi Lotus, kalau suami tak bagi memang tak boleh pergi dah. Nak pergi kompleks PKNS, suami kata tak payah, memang tak boleh pergi. Nak pergi bazar Ramadan, suami tak bagi, memang tak boleh pergi dan suami ada hak. Tetapi kalau seorang isteri minta izin daripada suami, bang, saya nak pergi masjid, Nabi kata jangan larang. Maknanya kalau ada suami yang melarang isteri pergi ke masjid, dia berdosa. Jadi mintalah izin pergi ke masjid. Kalau dia diam, dia faham hadis lah. Dia faham hadis. Cuma balik singgah kat Lotus, itu bukan tanggungan saya. Itu dah, maknanya itu kena minta izin lah. Yang dibenarkan oleh syarak adalah pergi ke masjid, minta izin pergi masjid, dan tidak boleh dilarang. Ditambah dengan hadis yang lain muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, idza sta'zanat ahadakum imra'atukum, apabila seorang perempuan ataupun isteri kamu minta izin daripada salah seorang daripada kamu untuk pergi ke masjid, la tamna'u, jangan kamu tidak memberi izin kepadanya. Kemudian kalau kita baca pula riwayat yang lain, ada di dalam juga Sunan Abi Daud, Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kamu larang isteri-isteri kamu ataupun orang perempuan pergi ke masjid, dan rumah mereka lebih afdal, bilik mereka lebih afdal untuk mereka. Jadi kita timbang antara dua tadi. Memang dari sudut afdal di rumah, tetapi kalau nak pergi, suami tidak boleh larang. Ini menunjukkan keharusan, dan di masjid ada fadilat lain yang boleh kita dapat. Kita boleh dapat i'tikaf, kita boleh dapat fadilat solat berjamaah, kemudian kita boleh dapat fadilat khususnya dalam bulan Ramadan. Ada hadis yang memberikan targhib kepada kita supaya kita tunggu sehingga imam habis. Iaitulah Nabi bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang qiyam di sini merujuk kepada man qama Ramadan. Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam An-Nawawi menyebut maksudnya adalah solat tarawih. Sebab itu orang Arab panggil solat tarawih sebagai solatul qiyam, dan sebahagiannya menyebut qiyam Ramadan, dan Nabi menyebut man qama Ramadan. Jadi hadis yang saya sebutkan ini berkaitan dengan solat tarawih. Man qama ma'al imami hatta yansarif, sehinggalah imam beredar, akan dituliskan dan dicatatkan baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jadi kalau kat rumah memang tak adalah. Jadi keharusan itu menunjukkan boleh untuk kita pergi. Cuma para ulama mensyaratkan perkara-perkara penting, iaitu jangan pergi ke tempat yang maknanya crowded,
campur dengan lelaki. Yang kedua, menutup aurat dengan baik. Dan yang ketiga disebut dalam hadis, iaitu tidak memakai wangian. Man massat tayyiba, siapa yang mengenakan minyak wangi dalam kalangan orang perempuan, Nabi kata fala tahdur ma'ana solah, jangan dia hadir bersama dengan kami untuk solat. Jadi jaga yang ini semua, maka hukum harus itu menyebabkan kita boleh pergi ke masjid untuk dapat fadilat yang banyak. Kerana di rumah tidak ada iktikaf, di rumah tidak ada solat sunat tahiyatul masjid, dan di rumah tidak ada yang boleh kita dapatkan sebagaimana fadilat qiyamul lail sepanjang malam. Wallahu a'lam.